Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Asri untuk menyampaikan tazkirah dan memimpin baca Yasin pada malam ini. InsyaAllah program Surah An-Nur besok, InsyaAllah besok program kita Surah Mi'raj. Jadi datanglah beramai-ramai bersama keluarga. Kami yang dijemput bersama keluarga. InsyaAllah pihak surau menyediakan makan malam. Nak kata ringkas tak ringkas, yang kata banyak tak banyak. Nasi lemak bersama 7 lauk pilihan. Tu kalau tu bawa lah jiran-jiran, anak-anak, isteri-isteri yang boleh, untuk kita sama-sama memenuhkan surau sebelum menyambut Ramadan. Ustaz Haryanto Fadil, Ustaz Haryanto esok lepas maghrib kami sediakan 7 jenis lauk pilihan anda. Pilihlah. Kemungkinan sampai 10 tu. Ada orang nak bagi, saya dengar. Doa lah je. Doa dan usaha sama-sama kita datang surau untuk memenuhkan surau pada malam esok. Kedua, untuk makluman awal, program bulan Ramadan kita akan buat seperti biasa. Ada infak bulan Lambuk, syahur, berbuka dan qiyamul lail untuk syahur. Jadi sediakanlah. Harganya sedikit lebih kurang sama macam tahun lepas. Itu makluman awal yang telah dirancang. Jadi saya beritahu awal supaya tuan-tuan yang berhajat bolehlah simpan duit sikit-sikit. Kalau ada bonus yang bulan 12 tu tak habis lagi, boleh simpan untuk infak ke surau pada tahun ini. InsyaAllah kita akan buat program seperti biasa. Jadi untuk anak-anak mengaji, Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya menyeru, marilah kita sama-sama memenuhkan surau ini untuk kita mengimarahkan lagi, insyaAllah. Semoga juga kita sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Pada malam ini ada hajat daripada ahli karya kita untuk baca Yasin dan tahlil. Cuma saya nak ingatkan yang nak menjemput di rumah, sebelum membuat keputusan, datang surau dulu tengok bot, atau berjumpa saya atau Pak Harun, pasal tengok bertindak tu. Jemputan yang ada tuan-tuan itulah daripada pada hari Sabtu pukul 11 Besok hari Ahad ada Tuan Najib Rafai, dan hari Ahad juga lepas Zuhur. Subuh tadi ada satu hamba Allah nak buat hari Sabtu ke hari Ahad lepas Zuhur juga. Jadi dah bertindih. Tak dijemput di rumah, tolong refer di surau, jangan bertindih. Bukan apa, kami tak akan ada orang yang datang rumah tuan-tuan. Kalau bertindih pukul 11 orang pergi ke Nuri, lepas Zuhur jemput lagi ke Nuri, alamat lah nanti. Pokok dah kenyang tak ada lagi. Jadi kalau tak boleh datang surau, bincang dengan kami, kita buat di surau. Kami terima, bukan kata kami nak menolak pada tengah hari ke malam. Kami terima, insyaAllah. Tolong refer balik, kalau tidak nanti kesian. Kalau tidak nanti saya kena cari 2 imam lah untuk menjemput. Hari Ahad itu jemputan tuan-tuan, itu jemputan semua ahli karya. Pada hari Sabtu pukul 11, hari Ahad pukul 11, dan hari Ahad pukul lepas Zuhur. 3 jemputan tu. Untuk adalah siapa yang ada ke lapangan, tu wakil daripada ahli-ahli karya kita. Pada malam ni hajat untuk Allah yarham Syahrul Anwar bin Yusuf, Allah yarhamah Nur Aizan binti Abdul Qadir, Allah yarham Rajuddin bin Raja Salman, Raja Abdul Salam, Allah yarhamah Serah binti Yub, Allah yarhamah Ramlah binti Ahmad, Allah yarham Busaik bin Hamid, Allah yarham Madi Tayak bin Sa'ad, Allah yarhamah Maimunah binti Awang, Allah yarham Ahmad bin Lasin, Allah yarhamah Kalsum binti Musa, Allah yarham Nur Mustaqim bin Nur Hisham,
Allah yarham Ramli bin Kamarudin, Allah yarham Al-Fahin bin Anwar. Inilah nama-nama daripada ahli karya kita yang merajak untuk baca Yasin dan tahlil. Semoga kita dengan adanya tahlil ini, kita minta keberkatan tahlil kepada jemaah-jemaah kita yang sakit, insya-Allah diberi kesembuhan, dan insya-Allah ramai lagi kita jemaah yang masih lagi berada dan terlantar. Jadi kita minta Ustaz Sri buatkan doa syifa pada malam ini. Insya-Allah Ustaz akan membawa baca Yasin terlebih dahulu, lepas tu kita akan bertazkirah insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah malam ni saya akan buatkan Yasin dahulu, baru kita tazkirah. Kerana saya takut suara saya masih lagi rosak. Bagaimana berbalik daripada umrah baru ni dengan diuji oleh Allah dengan wabak yang melanda di Mekah dan serta dunia yang berlaku pada waktu ini, insyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhil marhumi wa marhamah ahlil kubur, khususan ila ruhil marhumi wa marhamah Ramli bin Kamarudin, Alfian bin Anwar, Busaiki bin Hamid, Mataya bin Sa'ad, Maimunah binti Awang, Ahmad bin Lasin, Kalsum binti Musa, Nur Mustaqim bin Nur Hisham, Syahrul Anwar bin Yusuf, Nur Aizan binti Abdul Karim, Rajadin bin Abdul Salam, Sarih binti Yub, Ramlah binti Haji Hamid. Dan kita juga khususkan untuk almarhum, almarhumah saudara mara kita yang telah kembali bertemu dengan Allah. وخصوصا إلى روح أهل القبور من المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بي يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات
من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا
هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا
illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله فقد قال لا إله إلا الله. قوله لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la ilaha illallah. إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة
هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى هدرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم ومرحمة شحر الأنور بن يوسف نور أيزن بنت عبد الكريم رجد بن عبد السلام صريح بنت يبرملة بنت حجي أحمد بسائك بن حميد متايا بن سعد ميمونة بنت أوان أحمد بن لسن كلثوم بنت موسى نور مستقيم بن نور شام Ramli bin Kamarudin Alfiyah bin Anwar wa khususan ila ruhil marhumi wa marhamah. Itu khususkan untuk ibu, untuk ayah. Kita khususkan mungkin untuk suami, untuk isteri. Kita khususkan untuk anak-anak kita yang telah kembali ke rahmatullah. Kita khususkan juga untuk datuk-datuk dan nenek moyang kita yang mungkin membantu dan menjaga kita ketika mana kita kecil. Doakan untuk adik-beradik kita yang namanya Along, yang namanya Angah, yang namanya mungkin adik, yang namanya mungkin abang dan kakak. Kita dekankan untuk almarhum almarhumah tuan-tuan imam kita yang telah pergi bertemu dengan Allah, sahabat andai kita yang pernah sebaris solat dengan kita hari ini sudah dijemput oleh Allah. Allah khususan ila ruhil marhumi wa marhamah ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in. Allahumma sawaban misla sawabi zalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'la'u baina awladihim wa dha'ifillahumma rahmataka wa ridwanaka alaina wa alaihim. Allahumma ja'alhu fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fidaan lahum minan nar. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna ya Allah min ibadika salihin. Amin ya Allah ya Tuhan kami. Di minggu yang terakhir kami berada dalam bulan-Mu yang mulia, di bulan Rajab yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menadahkan kedua belah tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Mungkin di kala dan ketika ini seorang insan yang sedang menadah tangan ke hadrat-Mu ya Allah. Kami rindu dengan seorang yang namanya ibu. Kami rindu dengan seorang yang nama ayah. Mungkin di kala dan ketika ini ibu dan ayah kami sudah berada di alam kubur-Mu. Maka Engkau sampaikanlah doa-doa anak-anak yang soleh ini untuk almarhum, kepada almarhumah ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah sekali-kali Engkau azab tubuh badan insan yang pernah mengandung dan mencari rezeki untuk kami ini ya Allah. Jangan Engkau azab di alam kubur itu jenazahnya almarhum almarhumah ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk menanggung segala-galanya ya Allah. Akan tetapi awaladun soleh inilah ya Allah doa-doa yang kami panjatkan untuk mereka ya Allah. Mungkin di kala dan ketika ini kami ada ayah dan ada ibu. Kami tahu ya Allah, ibu dan ayah kami sangat merindui kami yang jauh daripada pandangan mata mereka. Mungkin di kala yang ketiga ini kami dekat dengan ibu dan ayah, akan tetapi mungkin banyak perkara yang kami lalaikan daripada mengambil berat tentang jiwa-jiwa mereka yang sangat mengisaukan kehidupan kami di kala dan ketika ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin di kala dan ketika ini setelah ibu tiada kami terlalu merindui mereka ya Allah.
apatah lagi Ramadan yang nak datang ini ya Allah. Kami rindu masakan ibu, kami rindu tubuh badannya untuk kami peluk, kami rindu ya Allah mulutnya untuk menyuapkan makanan yang kami suapkan kepada mereka ya Allah. Mungkin kami rindu nak merasakan ibu menyuapkan makanan kepada kami ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara sahabat kami yang anaknya mungkin tak ramai dan dia rindu kerana anaknya melalaikan tanggungjawabnya dengan ibu dan ayah. Mungkin di kala dan ketika kini ya Allah, kami banyak bertanya daripada jauh, mak dah makan, ayah dah makan, mak sihat, ayah sihat. Mungkin jawapan mereka mak sihat, ayah sihat, ayah dah makan, ibu dah makan. Sedangkan di kala dan ketika ini mungkin mereka lapar memikirkan kami ya Allah. Mereka merisaukan kami ya Allah, kerana risaukan keadaan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, pelihara insan ini, sembuhkanlah penyakit sekiranya ia sakit di kala dan ketika ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan kami anak yang derhaka kepada ibunya ya Allah. Jangan jadikan kami anak yang derhaka kepada ayahnya ya Allah. Dan janganlah mungkin kami ini adalah anak-anak yang tak mengenang budi ya Allah, tentang asal usul kehidupan kami yang berada dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan banyaknya perkara anak yang derhaka ya Allah. Mungkin di kala dan ketika ini kami sangat-sangat merindui mereka ya Allah. Sampaikan hajat kami untuk ziarah ibu, sampaikan niat kami untuk sentiasa dapat menjaga mereka berdua dengan baik. Sampaikan hajat kami ya Allah untuk kami dapat bersama-sama dengan mereka di bulan Syakban, di bulan Ramadan, apatah lagi di Syawal yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, yang namanya Along, yang namanya Angah, yang namanya Alang, yang namanya adik, kakak, abang dan sebagainya ya Allah. Mungkin di kala dan ketika ini anak kami sedang penat ya Allah. Mungkin di kala dan ketika ini mereka berada dalam kebejatan kehidupan. Mungkin di kala dan ketika ini anak-anak kami ini susah ya Allah. Mungkin ada di antara anak-anak kami di kala dan ketika ini sangat-sangat merisaukan kehidupan kami ya Allah. Lembutkan hati mereka yang kasar, lembutkan hati mereka yang mungkin degil di kala dan ketika ini. Lembutkan anak kami ya Allah dengan kehidupan yang baik ya Allah. Lembutkan hati anak kami agar menerima Islam sebagai pegangan hidupnya ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami daripada bersifat kurang ajar. Lembutkan hati anak-anak kami daripada bersifat derhaka kepada kami ibu dan ayahnya ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami untuk datang ke rumahmu ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami untuk taat kepada ibu dan ayah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah daripada sebarang perkara yang tidak baik ya Allah. Tenangkan hati mereka, pelihara rezeki mereka, jagailah ya Allah kehidupan mereka ya Allah, bersama dengan menantu dan cucu-cucunda kami ya Allah, yang kami sangat mengasihi dan menyayangi mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa datuk dan nenek moyang kami. Ampunkanlah dosa ya Allah ibu dan ayah mertua kami. Ampunkanlah dosa adik-beradik yang sangat kami menyayangi antara mereka ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma kulhum min dzikil kabri wal ukhud ila jannatika jannatil khulud ila zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Malam ni kita masuk pada bab yang terakhir tentang satu pembicaraan yang dikhabarkan dalam kitab Mazayani fi Intima'il Islam oleh Allahyarham almarhum Fathiyakan dalam kitabnya Mazayani fi Intima'il Islam tentang bagaimana seseorang Muslim wajib memiliki satu sistem kubu pertahanan yang kuat untuk melawan tipu daya dan godaan syaitan. Dan ayat mukaddimah yang saya bawa adalah satu daripada sirah, daripada sejarah, walaupun berlaku kepada kisah Bani Israel yang namanya Bal'am bin Ba'ura, akan tetapi sebagai satu guideline ya, yang wajib kita pelihara, bahawa setinggi mana pun ilmu kita, sebaik mana rapatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak tentang suri dan tauladan tentang mereka ini comeback kepada Allah ataupun mati bila bertemu dengan Allah dalam keadaan yang cukup menghinakan. Ada juga manusia yang hidup dengan kehinaan, melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melawan alim ulama dan sebagainya, akan tetapi mereka berjaya bertaubat dan balik bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Ikrimah binti Abu Jahal, anak Abu Jahal, berapa kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia mati dalam keadaan syahid di sisi Allah. Dan walaupun dia menyesal kerana lambat ketika hidup Nabi aku tak beriman dengan Nabi, akan tetapi setelah Nabi wafat dia berjaya mendapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat daripada suratul A'raf ini, Allah beritahu Nabi, suruh beritahu orang, suruh beritahu, ceritakan kepada orang, bacakan kepada orang. Maka kita, tuan-tuan tulis ya, ayat suratul A'raf juzuk yang ke-9 ayat yang ke-175 dan 76 ya, supaya saya juga akan jadi pegangan kepada saya. Saya akan nak tuan-tuan juga pegang kepada ini dan ceritakan. Daripada mereka pegang handphone, mereka pegang dengan watak-watak yang tidak baik pada hari ini, anak-anak kita dengan cerita-ceritakan kebejatan, kehidupan mereka yang tidak tahu apa-apa, tidak mahu belajar, degil dan sebagainya. Maka bacakan ayat ini supaya menjadi guideline untuk kehidupan anak-anak kita. Apa kata Allah? Ya? Allah kata, dan wahai Muhammad, bacakan kepada mereka, ya, pada kita semua, ya, tentang satu peristiwa, cerita, khabar seorang yang kami bagi dia ilmu yang tinggi, pengetahuan yang hebat, ya, tentang ayat-ayat kami, kata Allah. Apa kehebatan Bal'am bin Ba'ura? Yang pertama, doanya sentiasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tahu tentang cerita Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala
Yang ketiga, dia tahu tentang peristiwa Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Dan dia anak murid Nabi Allah Musa alaihi salam, seangkatan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Akan tetapi kehebatan dia, keilmuan dia, tentang pengetahuan dia, dia tidak berjaya untuk melawan syaitan punya kerja. Sebab itu saya katakan, hari ni tuan-tuan kata, ustaz, anak aku tahfiz, tapi kenapa balik tak semayang? Ini godaan syaitan. Dekat tahfiz kau semayang, balik jangan semayang. Dekat tahfiz kau rajin, balik jangan. Mak kau masak, buat apa kau rindu masakan ibu? Cerita dengan mak, aku rindu masakan ibu. Mak cepat masak, aku ke bulu. Balik cerita dengan ayah, ya saya semayang dekat mahat, kat sini saya nak semayang kat rumah. Saya tak nak semayang jemaah-jemaah ni ya. Penat dah semayang jemaah. Berapa banyak ganjaran pahala ayah dapat, ibu dapat. Saya semayang kat rumah dekat mahat, saya semayang jemaah. Ayah kat rumah saya semayanglah seorang-seorang. Bila saya nak dapat pahala seorang-seorang? Setan uji dia. Hebat tuan-tuan hari ni. Alah ya, rindu lah ya. Saya nak main pun. Ayah asyik mengaji, asyik Quran, asyik kitab, asyik nak hafal matan. Wa umahum ya umahuna, antum nak pening lah ya, pening ha. Saya nak tengok handphone ya. Bagilah. Saya nak cerita Korea. Tu best. Ya. Bagilah ya, tak payah semayang. Pahala. Ayah dah kira banyak dah ya. Ya. Jadi ayah jangan sibuk-sibuk. Ya. Jadi hari ni kita merasai benda tu. Jadi ceritakan pada anak-anak kita ni kisah Bal'am ni. Hebat, Bal'am ni bukan jalan-jalan orang. Lalu dia dihantar kepada penduduk yang namanya Madian. Ada setengah mengatakan ini kawasan dia duduk Madian ini dekat dengan Al-Jabbarin. Ada dekat kawasan antara Jordania dengan Palestin. Dan Nabi Allah Musa ni berada dekat Sinai, dekat semenanjung Sinai. Dan tujuan Bal'am pergi ke Madian ini agar berdakwah, menyeru, mengajak kepimpinan dan masyarakat Madian supaya beriman kepada Allah. Kalau tidak, Nabi Allah Musa akan serang. Lalu pergilah dia seorang-seorang. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni katalah kuat beriman, kita ni baik kat surau, sekali kena pergi majlis ajak buat pula perempuan berjoget dengan kita, wallahu alam. Tanggal tak tanggal songkok, aku rasa tanggal. Hari ni pergi parlimen pun tak boleh pakai songkok kena pakai tie dan sebagainya. Bahaya tuan-tuan. Dan inilah kita baru ini, kita belum dengan projek, kita belum dengan kejayaan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Maka Bal'am ini pergi dekat Madian. Lalu dekat Madian ini kata Allah Subhanahu wa taala, dia orang suruh buat kerja lain dan dia buat kerja lain yang bukan aturan yang dibina oleh Allah yang suruh pergi berdakwah. Dia buat benda lain sebab dia kena ujian. Jadi kita ni pun tuan-tuan, kalau pergi tu kita kena ujian, kita pun takut. Kita pergi nak suruh dia beriman, tiba-tiba dia kata, "Alah, ambil lah iPhone ni, pergi balik, jangan jajak kami berdakwah." Oh, kita pun dapat iPhone, kita tunda besok pagi. Dia datang besok pagi, dia kata, "Bini ni aku dah bagi emas." Maka besok kita tunda lagi. Lama kita join dengan dia, dakwah ke mana, apa ke mana, melingkup kita. Dan Bal'am tidak mampu untuk melawan godaan. Bila mana dia datang, dia dah banyak kali tuan-tuan baca kisah sirah Bal'am bin Ba'ura yang diceritakan oleh Nabi SAW dan sebagainya dalam kitab tafsir dan sebagainya. Bal'am dia tak nak. Dia kata Musa tu kawan, Musa tu baik, takkan aku nak doa laknat untuk Musa. Lalu inilah peranan. Kalau Sayyidatina Hawa dengan Adam, macam Bal'am dengan bini dia. Bini dia kena ni, "Alah bang, minta lah doa bang." Dia tu minta lah ampun. Dia ingat Allah dengan Bal'am, lelaki dia tu adik-beradik. Dia ingat senang nak main ampun-ampun. Lalas, ingat ada setengah riwayat mengatakan doa Bal'am tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi idea Bal'am merosakkan tentera Nabi Allah Musa alaihi salam. Hari ni ramai orang nak doa kehancuran jamaah Islam. Ramai orang nak mendoakan tentang kehancuran madrasah-madrasah, pondok-pondok dan sebagainya.
Kerana melahirkan orang yang tak menyokong, kata dia. Melahirkan orang yang membenci, kata dia. Melahirkan orang yang selalu mengganggu entertainment dan juga hak-hak asasi manusia, kata dia. Dan sebagainya. Maka ingat ya, idea Bal'am doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah, akan tetapi idea dia kata kau bawa lah ya, wanita-wanita yang cantik pergi berniaga dekat kawasan tentera Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebab tentera mana ada pergi bawa bini? Ada kau tengok tentera pergi masuk hutan bawa anak bini. Aku kahwin dengan kau, maka kalau kau nak kahwin dengan aku tentera, aku masuk hutan, kau kena masuk hutan. Kita beranak pinak kat hutan. Tak ada bang. Dia pergi lapau. Nah ya, jadi bila perempuan cantik seksa datang, ya, macam saya cakap dengan tuan-tuan, tengah-tengah duduk macam ni. Sekarang kan kita asasi manusia. Nah ya, kita perempuan cantik duduk sebelah kita. Nah ya, kalau duduk sebelah makcik tu pun gegau, "Woi, aku pakai tudung jubah, kau datang pakai seksi." Kelab-belah macam tu. Kalau kita terkelip-kelip dulu baru suruh belah. Nah ya, ai apa pula kau buat duduk sebelah aku? Nah, macam itulah cerita dia. Jadi maksudnya ialah, ingat ya, Bal'am tergoda dengan perkara ini. Lalu idea dia ni memang menghancurkan. Dikhabarkan wabak penyakit melanda umat pada waktu itu, dan dikhabarkan 70,000 orang mati dengan wabak yang melanda. Maknanya wabak yang melanda bukan kesilapan, akan tetapi wabak yang melanda adalah ujian daripada kemungkaran, kesilapan dan sebagainya yang kita lakukan. Lalu daripada peristiwa inilah kata Allah SWT, apa yang ni Bal'am ikut setan. Senang cerita macam itulah. Macam kita marah anak, lama susah nang, kau nak ikut setan. Itu mulalah. Itu last ayat lah tu. Takkan engkau ni macam ulama pula engkau merompak ni. Tak ada. Ya, tak ada orang kata gitu. Walaupun hari ni ramai orang menghina ulama, mencuri, merompak dan sebagainya, tak. Ya, tapi kita akan cakap macam tu. Jadi bila dia ikut syaitan, fakana minal ghawin, maka ingat, siapa-siapa yang ikut jalan yang lain daripada Allah, dia tersesat dan terkeluar daripada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah beritahu, ya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Sesungguhnya kata Allah, sekiranya Bal'am ini ingat ikut perintah-perintah yang diberikan kepadanya, nescaya akan ditinggikan pangkat kedudukannya oleh Allah. Ya, famasaluhu kamasalil kalb, maka dia cenderung bermati-matian mengikut hawa nafsunya. Jadi kata Allah, ya, misalnya, maknanya kata Allah, misal yang cenderung ini baginya, maka misal dan bandingannya ialah doa Nabi Allah Musa itu sendiri. Nabi Allah Musa kata, ya Allah, ingat ya tanya jemaah sekalian, Nabi Allah Musa bukan terkepung satu hari, bukan satu hari, ya, bukan 25 hari, bukan 1 bulan, 40 tahun. 40 tahun bang, dia duduk terkepung. Lalu dia minta dengan Allah, siapakah punya angkara, ya, Bal'am, dan dia minta doa kepada Allah, ya Allah, matikanlah dia laksana seekor anjing. Ingat ya, Allah bagi misal ni pun seekor anjing. Ya, lalu kata Allah SWT, maka bandingannya kerana dia ikut hawa nafsunya, makalah jadilah dia laksana anjing. Ya, jika engkau menghalaunya, dia akan mengulurkan lidahnya termengah-mengah, dan sekiranya engkau membiarkannya juga, dia akan mengulurkan lidahnya termengah-mengah. Inilah bandingan kata Allah, ya. Iaitu zalika masalul qaum. Kenapa? Inilah misal bagi seseorang, satu kaum, allazina kazabu, kerana mereka-mereka ini mendustai bi ayatina, ayat-ayat aku, kata Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Lalu Allah kata ceritakan. Ya, kita cerita kat anak, kita cerita kat bini, ya. Dekat-dekat raya ni kan dia nak minta tukar langsir, cerita kat bini, jangan pandang dunia saya, langsir yang ada tu cukup. Ya. Jadi tak adalah dia minta, abang aku cakap tak payah beli langsir sebab ini dia kerja setan, sebab kau tak nak beli baru. Kan. Tapi dia tengah minta baru, dah ada 10 tahun dah bang, takkanlah ini membazir lagi bang, tukarlah bang. Macam tu. Ya.
Jadi ingat, ceritakan tentang peristiwa ini supaya kita berada pada jajaran yang baik. Dan cerita ini juga kena ingat mengingatkan antara kita satu sama lain supaya kita menjadi manusia yang sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain. Jadi sidang jemaah sekalian, inilah yang dikhabarkan bagaimana kata Allah yang rahmatiakan, bagaimana nak melawan ni ada 3 benda. Saya ringkas saja. Yang pertama, jangan terlampau kenyang, setan mudah masuk. Ya. Yang kedua, tapi ada makan. Besok Ustaz Hasrul Harian tu, dia tu pun tengah diet. Aku tak tahulah kalau kau pergi mentedara dia besok, nasi lemak dengan 7 kau pesan. Ustaz Azri kata dah jaga diet tu. Nah ya, dia pun kalau dapat dia lah dah rendang dah apa, besok dia mentedara. Nah ya, aku risau tu sebab Ustaz bila tabur aku pun tengah tabur. Tengoklah kalau sempat aku datang. Nah ya, aku kawan baik dia tu. Nah kan. Jadi dia adalah klon ya Ismail Kamus. Kan? Betul kan dia? Ya, Ustaz Arianto Rizal. Kalau dia tak pergi umrah, aku balik gitu rasa dia ingat dia dah pergi. Rupanya dia di sini. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Isra wal Mi'raj ini adalah satu yang kita kena jaga. Okey, yang kedua, lawan dia dengan baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan gopoh-gapah. Ya, kerana ini juga kerja-kerja syaitan. Sebab itu kata Nabi, al-ajalu minasyaitan wa ta'anni minallah. Sesungguhnya gopoh gapah ini daripada syaitan, dan tenang itu, hati-hati itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam selamat menyambut Isra wal Mi'raj, dan bulan depan kita ada lebih kurang 20 berapa hari saja lagi, 30 berapa hari saja lagi kita akan menyambut Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita akan sampai ke Ramadan Karim. Dan Ustaz mohon maaf kerana hari ini suara masih lagi tidak berapa baik. Doa-doakanlah kerja kami dengan ujian, dan itulah bila kami katakan injection ini dan sebagainya, ada juga rasanya implikasi sebab penyakit kita sukar untuk baik dan sebagainya. Ya, dan hari ini ramai orang demam, influenza telah meningkat, ya, wabak penyakit sedang meningkat. Kami pergi umrah baru ni naik flight, semua senyum. Tak ada apa pun. Balik semua daripada ujung sampai ke pangkal. Kok dia bergentap. Ya, dan sebagainya. Ada yang meninggal kerana wabak yang melanda dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka. Doa yang dipanjatkan di Makkahul Mukarramah. Tapi kali ini alhamdulillah tak ada jemaah aku meninggal kat Mekah. Semua meninggal kat sini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan dan perpisahan kita. Dan akhir kalam, Ustaz nak menyeru kepada sidang jemaah sekalian, dengan Ramadan yang nak datang, siapa yang nak sponsor majlis berbuka puasa dialu-alukan dalam Facebook Ustaz banyak. Dan juga siapa yang nak buat tahlil beramai-ramai supaya nanti tak marah AJK Surau, tak marah ni, kita buat jom tahlil perdana ramai-ramai. Jadi tak adalah kecoh imam tak datang, Bilal tak datang. Time macam ni memang kecoh, sebab bertindan-tindan semua nak imam. Dan ada satu jemaah tu baru-baru ni dia kata, saya nak imam ni juga. Kata imam tu, kau tunggu 2.30. Sebab sekarang masuk waktu pukul 1.30. Lepas tu pukul 2.30 habis tahlil, imam tak sempat makan, pergi ke sana pula. Imam tak sempat makan, pergi ke sana pula. Jadi imam pun pening. Jadi kita buat ramai-ramai kat surau dan sebagainya. Tapi tak salah nak buat kat rumah untuk meraihkan, buatlah. Mungkin kerana ada satu niat khusus kita akan, tetapi tidak perlulah antara kita sekiranya imam menghadapi masalah untuk hadir, pihak AJK Surau sukar untuk mengendalikannya, maka kena faham perkara tersebut. InsyaAllah. Jadi kalau makanan tak habis, tolong cakap, nanti kita boleh datang ambil budak, tapi jadi bab makan kau jangan takut. Jadi insyaAllah. Dan yang kedua, siapa yang nak sedekah, mungkin ada tak puasa dan sebagainya, nak beri beras fidyah, kami sangat-sangat mengalu-alukan di kala dan waktu ini untuk sedekah. Sebab itu aku tak beli beras macam biasa, sebab aku tahu start daripada Rejab orang-orang akan hantar beras, tapi sampai sekarang dah dekat ujung Rejab beras tak sampai-sampai. Jadi kalau tak sampai aku order lah. Jadi kalau tuan-tuan ada letak kat surau, nanti saya datang ambil. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sebagaimana yang viral, tuan-tuan tolonglah share dan sebagainya. Kami nak membina bangunan baru, kami nak beli bayar bangunan daycare center kami. Ada 230,000 lagi yang belum perlu kami bayar. Bangunan dah tentulah juta. Dan siapa juga nak sponsor dengan nilai atap, dinding dan sebagainya, amat-amat sangat-sangat kami alu-alukan untuk menyiapkan bangunan kami yang terbengkalai
capai dan ada yang tidak dapat kami siapkan di atas kekurangan dana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan antara kita siapa yang menyumbang, siapa yang menolong, siapa yang dalam iklan yang ustaz ada tu tolong klik masuk dalam tu. Insya-Allah mudah-mudahan doakan ya ustaz sentiasa memegang amanah ini dapat menjalankan dengan baik, dan ustaz juga memberitahu pada sidang jemaah sekalian, ustaz tidak mengamanahkan mana-mana pihak ya untuk mencari dana untuk kami. Ustaz saja. Jadi dalam iklan tu memang mukaku je. Ya, jadi tidak ada kami beri kepada orang lain untuk pergi ke sana, pergi ke sini untuk mencari dana. Dan kami ada mengesan, ada di antara mereka meletak tabung di kedai-kedai runcit dan sebagainya, tapi tanpa pengetahuan kami. Wallahu alam. Jadi dalam akaun tu semua betul, jadi bolehlah bantu kami. Siapa nak bagi beras, sekali lagi, kalau tak nak bagi beras, beras mahal RM26, bagi sos, bagi kicap baru RM10. Pun tak kisah, kami terima insya-Allah. Wallahu alam. Tabung ada di belakang dekat Muslimat. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon tuan imam untuk jadi imam. Ustaz, suara kita siap.